Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan SPI, Ketua Penolong Pengarah Unit PPPI dan Unit Patni, pegawai-pegawai sektor pendidikan Islam, pengetua-pengetua dan guru-guru besar SMKA dan SABK, serta barisan penolong kanan SMKA dan SABK yang saya hormati. Saya, Cikgu Leni Yu, selaku Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan SMK Agama Sarato, mewakili pihak sekolah, ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana menjemput pihak kami ke sesi perkongsian pengetua, guru besar dan penolong kanan SMKA dan SABK Sarawak Siri 1 2021 secara dalam talian bagi mengisi slot perkongsian amalan terbaik Panitia Sejarah SMK Agama Sarato. Bersama-sama dengan saya dalam sesi pembentangan pada pagi ini ialah Cikgu Yusniza binti Yusuf, Ketua Panitia Sejarah SMK Agama Sarato, dan Cikgu Muhammad Najib bin Yusuf, Guru Cemerlang Sejarah SMK Agama Sarato. Tajuk pembentangan saya pada pagi ini ialah Budaya Asal dalam Panitia Sejarah. Persoalannya, bagaimanakah tercetusnya idea budaya asal dalam Panitia Sejarah ini? Menurut Hopkins 2005, kajian-kajian menunjukkan salah satu faktor penghalang kepada pencapaian sekolah ialah budaya organisasi sekolah. Oleh itu, reformasi pendidikan harus memberi fokus kepada budaya terlebih dahulu sekiranya mutu pendidikan hendak ditingkatkan. Sebenarnya, kata-kata inilah yang menjadi titik tolak kepada pengenalan budaya asal bagi panitia sejarah. Daripada kajian inilah, pihak kami menyedari hakikat bahawa sekiranya panitia sejarah ingin meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran sejarah, maka kami hendaklah melakukan transformasi. Dengan itu, maka lahirlah budaya asar pada tahun 2020. Untuk makluman semua, asar adalah singkatan daripada agama Sarato. Budaya asar dikenalkan pada tahun 2020 dalam panitia sejarah. Objektifnya adalah untuk memastikan panitia sejarah menggunakan budaya ini untuk menguruskan budaya kecemerlangan. Rasionalnya, program dalam panitia sejarah perlu dilaksanakan secara berkesan dan berfokus. Strategi dan pendekatan yang digunakan ialah peperiksaan percubaan pertama kepada murid tingkatan 5. Hasilnya, kejayaan yang dicapai adalah strategi 3T, 3F, 3S dan teknik Procons tambah KS. Untuk makluman semua, dalam budaya asas, setiap satu aksara mendukung makna yang berbeza. Huruf A merujuk kepada analisis, iaitu markah peperiksaan percubaan atau penggal dianalisis sama ada murid telah mencapai sasaran GPMP, mengenal pasti murid yang telah mencapai sasaran dan menggunakan analisis untuk menyusun strategi dan aktiviti yang sesuai. Manakala jawapan murid dalam kertas peperiksaan digunakan untuk menilai jawapan murid dan mengenal pasti soalan yang perlu diberi fokus untuk membantu murid memperoleh jawapan yang lebih baik. Seterusnya, huruf S ialah strategi. Terdapat dua strategi yang diguna pakai. Strategi pertama ialah strategi 3T, 3F dan 3S, iaitu mencapai 100% kelulusan mata pelajaran sejarah.
mencapai GPMP yang disasarkan oleh panitia sejarah dan memberi keyakinan kepada guru dan murid serta membimbing murid mencapai kecemerlangan. Strategi yang kedua ialah strategi Pro-Cons tambah KS, iaitu membantu mencari idea untuk menyelesaikan persoalan kebat dan menarik minat murid untuk mempelajari sejarah. Manakala huruf A yang kedua pula membawa maksud aktiviti yang merujuk kepada aktiviti kecemerlangan panitia dan aktiviti kecemerlangan sekolah. Perincian kepada aktiviti kecemerlangan panitia akan diperjelas dalam slot pembentangan strategi 3T, 3F dan 3S. Manakala aktiviti kecemerlangan sekolah, iaitu murid melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kecemerlangan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Contohnya program sumbangan PIBG. Sehubungan dengan itu, huruf R merujuk kepada refleksi, iaitu kekuatan dan kelemahan yang ada pada budaya asas, iaitu menjadikan kekuatan sebagai dorongan kepada guru untuk terus membudayakan kecemerlangan dari pelbagai aspek dan memastikan kekuatan sebagai peluang untuk berjaya. Dari aspek kelemahan, kami menjadikan kelemahan sebagai peluang untuk meningkatkan kecemerlangan. Kelemahan pula diterima secara terbuka dan diatasi secara bersama. Huruf yang terakhir dalam budaya asas ialah huruf S yang menjadi tunjang kepada keseluruhan budaya asas. Hal ini dikatakan demikian kerana S membawa maksud sokongan. Sokongan yang dimaksudkan ialah sokongan dalaman sekolah dan sokongan luaran sekolah. Kedua-duanya memainkan peranan yang sangat penting untuk menjamin segala perancangan dalam budaya asas dilaksanakan dengan jayanya. Aspek dalaman sekolah yang dimaksudkan ialah bimbingan berterusan daripada pihak pengurusan sekolah, membina hubungan baik dan saling membantu sesama guru, khususnya dalam kalangan panitia, dan murid mempunyai sikap dan minat mendalam terhadap mata pelajaran sejarah. Manakala aspek luaran pula merujuk kepada kerjasama yang erat dengan PIBG dan membina hubungan yang baik dengan JPN, SPI, PPD dan lain-lain. Sebelum mengakhiri slot pembentangan saya, kami guru dari panitia sejarah khususnya dan warga SMK Agama Saratok amnya menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan adalah kompleks dan rencam. Tempoh yang panjang diperlukan untuk melihat impak budaya asas terhadap murid dan sekolah. Budaya asas akan terus dipraktikkan dan dikekalkan di SMK Agama Saratok, khususnya untuk semua murid di setiap tingkatan. Semoga semua usaha yang kami rancang berjaya mencapai objektifnya. Kerana tiada halangan, hanya cabaran. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan SPI, Ketua Penolong Pengarah Unit PPI dan Unit PADNI, pegawai-pegawai sektor pendidikan Islam, pengetua-pengetua dan guru-guru besar SMKA dan SABK serta barisan penolong kanan SMKA dan SABK yang saya hormati. Saya, Cikgu Yusniza binti Yusof, selaku Ketua Panitia Sejarah SMK Agama Saratok akan membuat perkongsian amalan terbaik dalam panitia kami yang bertajuk Strategi 3T, 3F, 3S dalam Panitia Sejarah. Baiklah, untuk makluman semua, ini adalah rajah 3T, 3F dan 3S.
3T ini merujuk kepada kertas 1, 3F merujuk kepada kertas 2 dan 3S merujuk kepada kertas 3. Okey, sebelum saya menerangkan maksud 3T, 3F dan 3S ini, saya akan menjelaskan maksud-maksud warna di setiap bulatan ini. Warna hijau ini membawa maksud markah murid berada dalam kumpulan cemerlang. Warna jingga membawa maksud markah murid berada dalam kumpulan sederhana. Dan warna biru membawa maksud markah murid berada dalam kumpulan galus dan halus. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan 3T. 3T bermaksud markah pelajar sekurang-kurangnya 30 daripada 40 mereka akan berada dalam kumpulan cemerlang. T yang kedua untuk kertas 1 adalah 20. Markah mereka sekurang-kurangnya 20 daripada 40. Jadi mereka adalah berada dalam kumpulan sederhana. Dan T yang terakhir untuk kertas 1 adalah 10. Kumpulan markah galus dan halus. Okay, manakala 3F pula adalah 59, 50 dan 40. Sekiranya markah pelajar adalah 59, sekurang-kurangnya 59 daripada 100, markah mereka adalah berada dalam kumpulan cemerlang. Okey, 50 pula bermaksud kumpulan markah berada dalam kumpulan sederhana dan 40 pula markah mereka adalah berada dalam kumpulan galus dan halus. 3S pula merujuk kepada kertas 3 iaitu skor, 70 dan 60. Sekiranya pelajar mendapat markah sekurang-kurangnya 88 dan ke atas, mereka akan berada dalam kumpulan yang cemerlang. Kemudian 70 dan ke atas mereka akan berada dalam kumpulan sederhana dan 60 mereka berada dalam kumpulan galus dan halus. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan 3T, 3F dan 3S ini. Oleh itu, markah murid ini perlu berada dalam strategi 3T, 3F dan 3S ini supaya mereka dapat mencapai 100% kelulusan dalam mata pelajaran sejarah. Okey, baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang strategi ini. 3T, 3F, 3S adalah strategi yang menyasarkan murid mencatatkan keputusan dalam kumpulan cemerlang, sederhana dan halus pada setiap peperiksaan sekaligus dapat mengekalkan 100% lulus dalam mata pelajaran sejarah. Strategi ini telah diperkenalkan pada tahun 2020 dalam Panitia Sejarah. Objektifnya supaya guru dapat merancang intervensi murid berdasarkan kumpulan dan membentuk keyakinan diri serta motivasi murid agar lulus dalam peperiksaan. Rasionalnya, program dalam Panitia Sejarah perlu dilaksanakan secara berkesan dan berfokus. Strategi dan pendekatan iaitu percubaan pertama kepada murid tingkatan 5 dalam peperiksaan AR1 dan AR2 tahun 2020. Kejayaannya mampu meningkatkan peratus kelulusan dan GPMP AR2 sejarah. Okey, seterusnya, berdasarkan budaya asas yang telah dijelaskan tadi, A adalah merujuk kepada analisis. Dalam panitia kami, analisis dipecahkan kepada dua, iaitu yang pertama peringkat panitia dan yang kedua adalah peringkat guru mata pelajaran. Bagi peringkat panitia, markah peperiksaan AR1 dan AR2 SPM telah dianalisis secara menyeluruh yang merangkumi perbandingan analisis peratus kelulusan dan GPMP. Yang kedua, analisis perbandingan GPMP mengikut kelas. Yang ketiga, perbandingan peratus pelajar lulus dan gagal AR1 dan AR2 mengikut kelas. Dan yang keempat, analisis pelajar mencapai OTI 1 dan OTI 2. Yang seterusnya, bagi peringkat guru mata pelajaran pula, fokus kepada markah peperiksaan AR2 SPM. Kita fokus pada peperiksaan pertengahan tahun, iaitu yang pertama perbandingan head count mengikut kelas, yang kedua perbandingan markah peperiksaan AR2 mengikut kelas, dan yang ketiga penetapan kumpulan markah murid mengikut kertas.
Okey, kita lihat analisis yang pertama iaitu perbandingan analisis peratus kelulusan dan grade purata mata pelajaran. Okey, kita lihat TOV pada tahun 2019, peratus kelulusan hanya 76.3 dengan GPMP 6.09 dan menurun kepada 68.3 pada AR1 dan kembali meningkat pada AR2 iaitu 85.4% dengan GPMP 5.7 dan kita mensasarkan ETR kita adalah 100% kelulusan dengan GPMP 4.9. Analisis yang kedua adalah analisis perbandingan GPMP mengikut kelas. Kelas kita terbahagi kepada 4 iaitu kelas 5A, 5B, 5C dan 5D. Secara keseluruhannya, keempat-empat kelas ini mengalami peningkatan dalam GPMP iaitu untuk 5A daripada 5.27 meningkat kepada 4.18. Begitu juga dengan 5B meningkat, 5C juga meningkat daripada 7.36 meningkat kepada 4.95, begitu juga dengan kelas 5D dan secara keseluruhannya GPMP daripada AR1 6.98 telah meningkat kepada 5.7. Okey, analisis yang ketiga adalah perbandingan peratus pelajar lulus AR1 dan AR2 untuk kelas 5A. AR1 dan AR2 kedua-duanya kekal 100% lulus. 5B daripada 96% menurun sedikit kepada 92%. 5C pula meningkat daripada 68.2 meningkat kepada 95.5% dan 5D juga meningkat daripada 25% meningkat kepada 62.5%. Okey, seterusnya kita lihat perbandingan peratus pelajar yang gagal untuk AR1 dan AR2 mengikut kelas. 5A tiada pelajar yang gagal, 5B daripada 4% meningkat sedikit kepada 8.0%, 5C daripada 31.8 menurun kepada 4.5, begitu juga dengan 5D, peratus kegagalan telah menurun daripada 75% menurun kepada 37.5%. Okey, seterusnya kita lihat analisis pelajar yang mencapai OTI 1 dan OTI 2. Seramai 9 orang telah mencapai OTI 1 dan untuk AR2 seramai 29 orang telah mencapai OTI 2. Okey. Seterusnya kita lihat perbandingan head count mengikut kelas. Kita telah mewarnakan kosong hingga 39 iaitu grade pelajar yang gagal. Berwarna kuning grade D dan E, warna purple ini grade C dan C+, seterusnya warna biru grade B dan B+, dan grade yang cemerlang dalam A- hingga ke A+, markahnya 70 hingga 90. Okay, kita lihat satu persatu berdasarkan kelas. Okay, ini adalah perbandingan head count mengikut kelas, bermula dengan kelas 5 amanah. Okay, seterusnya 5 barakah. Okey, seterusnya 5 cemerlang. Okey, dan yang seterusnya 5 dedikasi. Okey, itu adalah perbandingan head count mengikut kelas. Okey, yang seterusnya adalah perbandingan markah peperiksaan AR2 mengikut kelas. Okey, bermula dengan kelas 5 amanah. Okey, warna hijau, warna jingga dan warna biru ini adalah berdasarkan strategi 3T, 3F dan 3S tadi. Okey ya, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, warna hijau ini bermaksud markah pelajar ini secara keseluruhan berada dalam kumpulan yang cemerlang. Okey, warna jingga pula markahnya adalah kumpulan sederhana. Dan markah berwarna biru ini bermaksud mereka berada dalam kumpulan halus dan galus. Begitu juga dengan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 juga membawa maksud, warna-warna ini membawa maksud yang berbeza. Iaitu warna hijau cemerlang, jingga ini adalah kumpulan sederhana, biru berada dalam kumpulan galus dan halus, dan merah ini membawa maksud mereka terkeluar daripada strategi 3T, 3F yang perlu diberi penekanan. Okey, begitu juga dengan kelas 5 barakah. Okey, kita lihat perbezaan warna-warna ini. Okey, warna merah ini bermaksud pelajar ini gagal dalam AR2. Kelemahannya kita boleh lihat terutamanya untuk kertas 2 dan kertas 3. Itulah menjadi faktor mereka mendapat markah
tidak mencapai markah yang disasarkan. Begitu juga dengan Shakira, walaupun kertas 3 dia berada dalam kumpulan jingga iaitu kumpulan sederhana, kertas 1 berada dalam kumpulan halus dan galus, tetapi kertas 2 agak lemah. Itu yang menyebabkan pelajar ini gagal. Okey, ini untuk kelas 5 cemerlang. Seorang yang gagal yang berwarna merah ini, kelemahan dia adalah untuk kertas 2 yang berwarna merah ini. Okey. Okey, seterusnya untuk kelas 5 dedikasi, kita boleh lihat warna merah ini adalah 9 orang pelajar yang kita warnakan merah. Muhammad Maksud, mereka mendapat markah gagal untuk AR2. Kelemahan mereka, kita boleh lihat yang berwarna merah ini. Untuk Ainur Fariza, dia lemah untuk kertas 2 dan kertas 3. Intan pula, dia lemah untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, Haikal, ketiga-tiga kertas pelajar ini lemah. Okey, sebab itu kita labelkan ia sebagai berwarna merah. Manakala hijau ini tadi, seperti Kadirul Fatihin, Norisma Zawati dan juga Nur Aisyah, dia berada dalam kumpulan cemerlang untuk kertas 3. Okey, seterusnya kita lihat penetapan kumpulan markah mengikut kertas. Okey, seperti yang saya sudah jelaskan sebelum ini, kumpulan merah ini adalah kumpulan yang agak lemah, iaitu markahnya sekitar 1 hingga 7%. Untuk kertas 1, iaitu seramai 5 orang pelajar telah mendapat markah kurang daripada 7. 7 dan ke bawah lah. Okay, warna biru ini bermaksud pelajar ini lulus untuk AR2. Merah ini keseluruhannya pelajar ini adalah gagal. Okay, kita lihat kumpulan biru pula markahnya adalah dalam lingkungan 8 hingga 14%. Seramai 39 orang pelajar berada dalam kumpulan biru iaitu kumpulan halus dan juga galus. Okay, seterusnya kumpulan jingga markahnya sekitar 15 hingga 22%. Okay, iaitu seramai 34 pelajar. Dan untuk kumpulan hijau iaitu kumpulan cemerlang untuk kertas 1, seramai 4 orang pelajar telah berada dalam kumpulan cemerlang. Itu untuk kertas 1. Kertas 2 pula pun sama, kita menganalisis mengikut strategi 3T, 3F tadi. Okay, warna merah ini menunjukkan pelajar ini lemah untuk kertas 2 iaitu seramai 28 orang calon. Okey, seterusnya kumpulan biru markahnya 20 hingga 24%, ramai 16 orang murid. Kemudian untuk kumpulan jingga bagi kertas 2, seramai 12 orang. Dan kumpulan hijau adalah kumpulan markah pelajar yang cemerlang iaitu seramai 26 orang. Okay, kertas 3 juga kita analisis mengikut strategi 3T, 3F dan 3S juga. Untuk kertas 3, 10 orang pelajar ini kita tekankan iaitu 10 orang pelajar ini berada dalam kumpulan merah iaitu kumpulan paling lemah untuk kertas 3. Kemudian kumpulan biru markahnya sekitar 12 hingga 13%, ramai 12 orang pelajar. Seterusnya kumpulan jingga seramai 50 orang murid. Dan kumpulan cemerlang seramai 10 orang untuk kertas 3. Okey, baiklah. Begitulah panitia kami menganalisis markah pelajar berdasarkan strategi 3T, 3F dan 3S itu. Okey, seterusnya kita lihat S adalah untuk strategi. Okey, ini adalah strategi yang telah saya jelaskan tadi iaitu strategi 3T, 3F dan 3S. Kenapa kami memilih 3T, 3F dan 3S? Kerana mata pelajaran sejarah ini dinilai melalui 3 kertas iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Ketiga-tiga kertas ini mempunyai pemberat masing-masing iaitu kertas 1 30%, kertas 2 50% dan kertas 3 20%. Strategi ini tujuannya membantu murid tingkatan 5 mencapai markah sasaran grade purata mata pelajaran GPMP. Jadi, murid ini perlu mempunyai strategi yang berkesan bagi memastikan GPMP ini berjaya dicapai dan guru dapat merancang intervensi yang sesuai dan berfokus bagi membantu murid mencapai 100% lulus dalam mata pelajaran sejarah.
Okey, bukan hanya untuk membantu murid lulus dalam mata pelajaran sejarah, di samping strategi ini juga dapat memperbaiki amalan PDPC guru. Okey, 3T, 3F, 3S seperti yang saya telah jelaskan pada awal tadi, iaitu bermaksud 3T, 30, 20 dan 10. 3F pula maksud 59, 50 dan 40 dan 3S score 70 dan 60 untuk kertas 3. Okey, seterusnya. Okey, menurut Mok Sung Sang pada tahun 2010, strategi ini merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain, strategi pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada teknik perancangan kaedah serta teknik mengajar berdasarkan sesuatu pendekatan. Kata-kata inilah yang telah menjadi titik tolak kepada kami panitia sejarah mewujudkan budaya kerja asas dengan menganalisis data dan maklumat murid berdasarkan perpisaan, kemudian mengaplikasikan strategi 3T, 3F, 3S yang seterusnya mewujudkan aktiviti serta intervensi kepada kumpulan murid ini. Setelah itu kami mereflek segala kekuatan dan kelemahan kami, jadikan sebagai motivasi untuk menambah baik pengajaran dan pembelajaran kami selaku guru sejarah. Okey, seterusnya kita pergi kepada A yang seterusnya adalah aktiviti. Okey, setelah markah murid dianalisis, perancangan intervensi akan lebih mudah mengikut kumpulan tadi. Okey, aktiviti intervensi murid ini dirancang berdasarkan analisis data menggunakan strategi 3T, 3F dan 3S. Kumpulan intervensi murid ini dirancang dan dilaksanakan dikategorikan kepada 4 kumpulan, iaitu kumpulan merah iaitu kumpulan agak lemah, kumpulan biru kumpulan halus dan galus, kumpulan jingga iaitu kumpulan sederhana dan hijau adalah kumpulan cemerlang. Bagi kumpulan merah kita namakan dengan program 1-to-1. Seterusnya, bagi kumpulan biru pula, program I Love Sejarah. Kumpulan jingga pula adalah program Menggapai Bintang. Kemudian kumpulan hijau pula adalah kumpulan dengan namanya program Menggilap Permata. Okey, bagi kumpulan merah tadi iaitu program 1-to-1 ini membawa maksud murid ini akan dibimbing oleh secara individu oleh guru secara berterusan dan konsisten. Kumpulan biru dan kumpulan jingga pula kita akan beri latihan dan dibimbing secara berkelompok. Manakala murid dalam kumpulan hijau pula iaitu program Menggilap Mata, murid akan berperanan sebagai mentor mengikut topik-topik tertentu dengan membantu rakan-rakan mereka. Okay. Ini adalah kumpulan intervensi untuk kertas 1. Pelajar telah dibahagikan kepada 3 kelompok iaitu 3 kumpulan. Okey, kumpulan merah seramai 5 orang, kumpulan biru seramai 39 orang, kumpulan jingga seramai 34 orang dan kumpulan hijau seramai 4 orang. Itu untuk kertas 1. Okey, ini manakala kertas 2 lemah 28 orang, halus 16 orang, sederhana 12 orang dan cemerlang 26 orang. Itu juga dengan kertas 3. Kami pecahkan kepada 4 kumpulan ini tadi. Okay, ini adalah aktiviti kecemerlangan panitia ataupun intervensi yang telah kami lakukan, iaitu program Menggilap Permata untuk kumpulan cemerlang, program Menggapai Bintang untuk kumpulan sederhana, program I Love Sejarah untuk kumpulan halus dan program 1-to-1 adalah untuk pelajar dalam kumpulan yang lemah. Okey, seterusnya ini adalah jadual pelaksanaan. Jadual pelaksanaan kami bahagikan kepada 2 siri iaitu siri sebelum cuti pada hujung tahun bulan 11 dan siri yang kedua setelah pembukaan sekolah pada 20 Januari. Ini adalah tarikh-tarikh yang telah kami laksanakan intervensi untuk para pelajar kami. Dan siri yang kedua secara berterusan daripada pembukaan awal sekolah iaitu 20 Januari sehingga sebelum menjelang kertas 2 SPM. Ini adalah pembahagian murid
untuk program menggilap mata untuk kumpulan cemerlang iaitu kumpulan hijau bagi ketiga-tiga kertas. Okey, bagi program menggilap mata, murid-murid ini telah menjalankan tugasan dengan membuat dua set soalan iaitu set soalan tahun 2017 dan set soalan tahun 2018 dan mereka menjadi mentor untuk tajuk-tajuk tertentu dalam set 1 dan juga set yang kedua. Okey, seterusnya untuk program menggapai bintang iaitu kumpulan jingga. Okey, ini untuk kertas 1. Kita bahagikan pelajar ini mengikut 6 set soalan. Bukan semua satu set tu mereka buat, tapi tajuk-tajuk tertentu mereka perlu kuasai. Seterusnya untuk kertas 2 ada 5 set. Okey, set 1 pembetulan untuk kertas 2, AR2 fokus kepada bahagian kebat. Semuanya kita ambil 3 tajuk sahaja untuk setiap set. Okey, ini untuk kertas 3, pembetulan berfokus untuk AR1 dan juga untuk AR2. Okey, untuk kumpulan biru, iaitu program I Love Sejarah. Ini adalah jumlah pelajar yang terlibat, iaitu untuk kertas 1 seramai 39, kertas 2 16 orang dan kertas 3 12 orang pelajar. Okey, ini adalah set-set soalan yang telah dilakukan oleh pelajar, iaitu untuk set 1, set 2, set 3 dan set 4 hingga set yang ke-6. Mereka telah melakukan soalan-soalan pada tahun 2019 mengikut topik-topik yang tertentu. Okey, ini untuk kertas 2. Iaitu mereka telah diberikan tugasan untuk melakukan 4 set soalan. Dan ini untuk set kertas 3. Okey, seterusnya program one-to-one, murid dibimbing secara individu oleh guru. Okey, iaitu seramai 5 orang untuk kertas 1. Untuk kertas 2 seramai 16 orang. Kertas 3 seramai 12 orang. Ini adalah set soalan yang diberikan kepada murid program one-to-one. Iaitu set 1 hingga set yang ke-5, iaitu set-set soalan tahun SPM 2015 hingga tahun 2019. Setiap set soalan kita ambil dalam 10 soalan. Okey, kemudian set soalan 2 untuk kertas 2 kita bahagikan kepada 3 set soalan. Setiap soalan kita ambil 3 tajuk sahaja dan fokusnya adalah kepada soalan kebat. Itu juga dengan kertas 3, kita bagi kepada mereka untuk set 1 dan set 2. Kita buat pembetulan untuk AR2 dan juga untuk AR1 dan fokus mereka sama juga. Itu kita fokus untuk mereka kuasai soalan kebat. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah gambar-gambar sepanjang aktiviti dan juga intervensi yang berlangsung. Okey, ini dia. Guru kami telah mendedahkan strategi 3T, 3F, 3S kepada semua murid tingkatan 5 tahun 2020. Seterusnya, ini program menggapai bintang, pelajar menjadi mentor. Okey. Seterusnya, seterusnya, ini adalah program one-to-one, murid dibimbing secara individu. Okey, ini adalah kumpulan pelajar kumpulan biru dan juga kumpulan jingga. Ini himpunan kertas 1 SPM. Okey, ini adalah hasil kerja pelajar. Seterusnya, R iaitu refleksi. Kita lihat dari segi kekuatannya. Pendekatan lama yang digunakan sebagai kaedah PDPC menyebabkan murid-murid dalam kelas sebenarnya merasa bosan.
kurang timbul minat dan tidak tahu arah tuju matlamat dan sasaran untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Jadi, aplikasi strategi 3T, 3F, 3S ini didapati murid begitu khusyuk sekali dalam menyiapkan lembaran kerja dan terlibat aktif sepanjang intervensi berlangsung. Bukan itu saja, perasaan seronok mereka kita dapat lihat semasa proses pembelajaran berlangsung yang mana persaingan sihat berlaku dalam kalangan mereka. Itu kekuatan yang kita telah lihat. Seterusnya untuk kelemahan, bagi memantapkan strategi 3T, 3F, 3S ini, penambahbaikan akan dilakukan agar ia dapat diaplikasikan secara lebih efektif. Okey, sepatutnya strategi ini didedahkan kepada murid awal tahun pembukaan sekolah supaya murid tahu akan matlamat dan sasaran markah mereka sehingga menjelang peperiksaan. Dan kelemahan yang ketiga adalah masa pelaksanaan aktiviti intervensi adalah agak terhad. Okey. Dan yang terakhir adalah sokongan. Sokongan kami bahagikan kepada dua, iaitu dalaman sekolah dan juga luaran sekolah. Dalaman kami telah mendapat bimbingan berterusan daripada pengurusan sekolah. Yang kedua, guru ini mempunyai motivasi dan semangat yang berterusan dalam membantu murid tanpa mengenal erti lelah. Hubungan baik dan saling bantu-membantu dalam di kalangan guru panitia sejarah juga berlaku, dan murid juga dapat menunjukkan sikap dan minat serta memberikan kerjasama yang mendalam terhadap mata pelajaran sejarah. Okey, sokongan yang kedua adalah daripada luar sekolah, iaitu penyertaan guru dalam e-kolokium peringkat kebangsaan dan mempunyai hubungan yang baik dengan JPN, SPI dan juga PPD. Okey. Strategi 3T, 3F, 3S ini telah dibentangkan dalam e-kolokium peringkat kebangsaan tahun 2020 yang dianjurkan oleh PPD Saratog. Okey, dan seterusnya harapan dan kesimpulan. Harapan saya supaya strategi 3T, 3F, 3S ini dapat diaplikasikan dalam panitia sejarah bagi semua tingkatan, bukan hanya untuk tingkatan 5 tapi bermula dengan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 supaya guru mampu merancang intervensi yang lebih berfokus mengikut prestasi murid. Jadi, lepas ini strategi ini akan diubah sesuai mengikut format KSSM baru, memandangkan format KSSM baru tiada kertas 3 lagi. Jadi, kita akan fokus kepada kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Justru strategi 3T, 3F, 3S ini diharapkan dapat menggalakkan usaha dan membentuk keyakinan diri murid untuk meningkatkan matlamat mereka dalam mata pelajaran sejarah. Okay, sekian, terima kasih. Saya harap perkongsian amalan terbaik ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan SPI, Ketua Penolong Pengarah Unit PPI dan Unit PATNI, pegawai-pegawai sektor pendidikan Islam, pengetua-pengetua dan guru besar SMKA dan SABK, serta barisan penolong kanan SMKA dan SABK yang saya hormati, dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Saya, Cikgu Muhammad Najib bin Yusof, akan meneruskan perkongsian amalan terbaik daripada panitia sejarah sekolah kami. Jadi, tajuk amalan terbaik yang akan dikongsikan ialah teknik Pro Cons tambah KS menguasai kebat sejarah. Untuk pengenalan, teknik Pro Cons tambah KS bermaksud positif, negatif dan kemanusiaan serta sistem. Teknik ini telah diperkenalkan pada tahun 2020 dalam penelitian sejarah. Objektif teknik ini adalah untuk membantu kemahiran menjawab soalan kebat sejarah. Rasional teknik ini diperkenalkan ialah teknik ini satu teknik yang ringkas dan mudah untuk menjadi panduan bagi murid untuk menjawab soalan kebat.
Strategi dan pendekatan percubaan pertama adalah kepada 9 orang murid di tingkatan 5 dedikasi dan kejayaan. Teknik ini mampu meningkatkan kemahiran murid menjawab sebelum dan selepas. Teknik ini diperkenalkan dalam kajian tindakan yang telah dijalankan. Menurut pandangan tokoh kajian tindakan seperti Abboud 1985, kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan ataupun tindakan tersebut. Jadi, perkongsian amalan terbaik saya pada hari ini, saya tidak akan membincangkan kajian tindakan pro-cons tambah kes ini secara terperinci, tapi saya akan menggabungkan bagaimana teknik pro-cons tambah kes ini kami kaitkan dengan budaya asas. Lepas itu kami kaitkan juga dengan strategi 3T, 3F dan 3S yang telah diperkenalkan dalam penelitian sejarah. Untuk budaya asas bermula dengan A, aksara A bermaksud analisis. Jawapan murid dalam kertas peperiksaan A2 SPM telah dianalisis dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan kelemahan murid dalam menjawab soalan hebat kertas 2 menjadi salah satu faktor murid tidak dapat markah yang baik. Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam soalan item hebat ialah murid tidak mencuba menjawab soalan item hebat kerana murid tidak yakin dengan jawapan yang diberikan. Murid juga masih keliru dan tidak memahami kehendak soalan. Saya sebagai guru yang mengajar khususnya kelas 5D sangat bimbang kesukaran murid menjawab soalan item hebat kerana ia akan memberi kesan kepada murid terhadap mata pelajaran sejarah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, saya mengajar di kelas tingkatan 5 dedikasi yang mempunyai 24 orang pelajar yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 14 pelajar perempuan. Dan peperiksaan percubaan A2 ada 9 orang murid yang gagal dalam percubaan A2. Jadi ini merupakan nama-nama mereka yang gagal dalam peperiksaan tersebut. Pada ruangan MK ini bermaksud markah keseluruhan pelajar yang dapat. Ruangan yang kedua ini ialah kertas 1 berapa mereka dapat. Dan T ini ialah strategi 3T, 3F dan 3S. Okey. Jadi T ini markah mereka perlu dapat markah 10. Jadi kita dapat lihat daripada 9 orang pelajar ini, hanya 3 orang sahaja yang bermasalah kertas 1. Sebaliknya, untuk kertas 2 iaitu F, maksudnya 40. Sekurang-kurangnya pelajar mesti dapat markah 40. Jadi 9 orang pelajar ini kita lihat memang sangat bermasalah untuk kertas 2 berbanding dengan kertas 1. Sebaliknya untuk kertas 3, ada orang pelajar mendapat markah yang baik, iaitu markah yang agak tinggi, 91, maksudnya dia mendapat markah yang tinggi. Dia dapat skor, markah yang skor. Dan selebihnya ada pelajar yang dapat markah sederhana. Sederhana iaitu 80, dan seterusnya markah 66. Dan ada juga pelajar yang masih lagi berwarna merah, maksudnya belum mencapai markah sasaran 3S iaitu 60. Tetapi oleh kerana keseluruhan pelajar, 9 orang pelajar ini mempunyai kelemahan dalam kertas 2, jadi kertas 2 ini telah dibuat penelitian, analisis item untuk mengenal pasti apakah faktor, apakah punca kelemahan untuk diatasi. Seterusnya, gambar rajah ini lebih jelas kalau kita buang dia punya markah tetapi dalam bentuk warna sahaja, jadi jelas. Dalam bentuk warna, maksudnya kertas 2 ini bermasalah. 9 orang ini punca kegagalan kita boleh buat kesimpulan adalah daripada kertas 2.
Analisa kertas 2 telah dilakukan dan ini adalah markah kertas 2 daripada 9 orang pelajar ini. Jadi inilah markah mereka. Okey, jumlah markah JB inilah jumlah besar markah mereka, dan ini yang berwarna hitam di sebelah sini ialah markah kertas 2 yang telah dibahagikan dengan 100 didarab dengan 50, sebab pemberat untuk kertas 2 ini adalah 50%. Oleh kerana pelajar tingkatan 5 dedikasi ini, kita nak cuba usahakan mereka lulus. Jadi ini adalah markah sasaran mereka seperti yang diterangkan dalam strategi 3T, 3F dan 3S. Markah kertas 1 mesti 10, 2 mesti 40 dan markah kertas 3 mestilah 60. Jadi markah minimum ini saya buat letak berwarna hijau ini, dan kertas 2 ini perlu diberi penekanan. Secara tidak langsung, teknik Pro, Cons dan KS ini dia adalah khusus untuk membantu pelajar menjawab soalan kebat khususnya dalam kertas 2. Seterusnya, saya cuba kaitkan juga kajian tindakan dengan budaya asal, analisis dan tinjauan masalah dalam kajian tindakan ujian pra. Hanya seorang murid memperolehi 16 markah, hanya seorang menjawab soalan ATM kebat dengan baik, manakala selebihnya menjawab banyak kesalahan, tidak memahami kehendak soalan, tidak menjawab mengikut peraturan markah. Soal sidik juga dilakukan, 9 orang sangat setuju menyatakan bahawa pembelajaran sejarah sangat suka, dan daripada sudut pemerhatian dilakukan oleh saya sebagai penyelidik mengenal pasti masalah daripada sikap. Kebanyakan mereka tidak menjawab kerana tidak ada keyakinan. Tingkah laku murid tidak memberi tumpuan dan penglibatan murid tidak aktif. Hanya tidak bertanya soalan. Seterusnya, untuk strategi, lepas kita analisis markah pelajar dalam kertas 2, kami terus membuat analisa, okey. Dan strategi yang telah digunakan pakai ialah strategi Pro, Cons dan KS, khususnya untuk membantu menjawab soalan kebat. Teknik Pro, Cons dan KS bermaksud murid membuat keputusan bagaimanakah kemahiran murid berfikir yang akan dibina sama ada cenderung ke arah positif ataupun cenderung ke arah negatif. Menurut Kamus Dewan edisi 3, positif ialah memperlihatkan, mengemukakan, menekankan dan sebagainya, sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat dan sebagainya. Manakala sikap-sikap negatif ialah pernyataan tidak atau bukan, tidak setuju ataupun ingkar. Maksudnya di sini ialah apabila pelajar-pelajar itu menjawab soalan kebat, dia mesti pastikan jawapan dia nanti ke arah positif ataupun ke arah negatif. Jadi bila dia dah ada keyakinan di situ, dia akan berfikir pula untuk tindakan yang seterusnya. Seterusnya ialah K. K bermaksud kehidupan. Kata kunci kehidupan kerana ianya paling dekat dengan murid ataupun paling dekat dengan kita. Kehidupan bermaksud makhluk yang mempunyai akal budi, insan dan orang. Dalam erti kata yang lain, kehidupan yang dimaksudkan oleh penyelidik ialah manusia. Keadaan ini menunjukkan bahawa kehidupan hari ini dengan mata sejarah serta manusia tidak dapat dipisahkan. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan pengertian sejarah seperti berikut. Menurut R. Sutaralingam 1993, Herodotus menjelaskan bahawa sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia. Jadi saya warnakan warna merah ini tindakan manusia yang penting serta mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Begitu juga Muhammad Yusuf Ibrahim 1986 menyatakan bahawa Ibn Khaldun menjelaskan bahawa sejarah ialah tentang masyarakat, manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku kepada sifat-sifat masyarakat tersebut. Manakala S ialah sistem. Sistem dipilih kerana unsur sistem yang berbeza dengan kehidupan atau manusia. Ini dapat dijelaskan dengan maksud sistem menurut Kamus Dewan Bahasa edisi 3 menyatakan sistem ialah cara atau kaedah melakukan sesuatu atau aturan.
Kajian tindakan ProCons dan KS ini sangat relevan kerana ia dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran murid berfikir secara kreatif untuk menjawab soalan kebat. Dan akhir sekali, kejayaannya, teknik ProCons diharap dapat menarik minat dalam pembelajaran sejarah. Jadi maksudnya di sini ialah bila pelajar itu menjawab soalan kebat, dia mesti pastikan yang pertama tadi, iaitu dia pastikan jawapan itu positif ataupun negatif. Lepas itu dia nak tentukan jawapan itu sama ada kehidupan manusia itu dia akan kaitkan jawapan itu dengan kehidupan ataupun sistem. Okey. Contohnya soalan kebat yang boleh kita beri contohnya ramalkan keadaan dunia sekiranya peperangan masih lagi berlaku pada hari ini. Jadi jawapan pelajar dia akan kalau peperangan ini positif ke negatif? Okey. Peperangan ini mestilah negatif. Jadi jawapan dia akan negatif. Dan jawapan yang kedua dia akan fikirkan balik. Okey. Kehidupan, apa kesan peperangan ini kepada manusia? Jadi banyak nyawa yang terkorban. Contohnya, manusia kehilangan nyawa. Manusia tidak dapat menjalankan aktiviti seharian dengan baik. Contohnya, itulah bermaksud kehidupan. Manakala sistem ialah berkaitan dengan selain daripada manusia. Contohnya, sistem ekonomi. Ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik. Ekonomi terjejas. Sistem pendidikan contohnya tidak dapat berkembang, tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan teknik ProCons tambah KS ini. Seterusnya untuk aktiviti yang dijalankan. Untuk aktiviti yang dijalankan adalah memberi penjelasan berkaitan teknik ProCons dan KS iaitu kepada 9 orang murid, dan aktiviti yang kedua ialah bagaimana teknik ini disebarkan kepada semua murid di tingkat 5. Begitu juga teknik ini telah dikongsikan kepada semua guru di sekolah melalui sesi PLC, dikongsi juga di peringkat PPD, APN, dan seterusnya teknik ProCons dan KS ini juga menyertai pertandingan E-Kolokvium Kebangsaan 2020 anjuran PPD Saratok. Untuk aktiviti kajian tindakan, aktiviti yang pertama ialah penggunaan brosur ProCons tambah KS. Manakala aktiviti yang kedua ialah penggunaan magnetic whiteboard. Saya jelaskan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua, guru memperkenalkan tajuk kepada murid. PDP berlangsung seperti biasa. Guru menerapkan soalan atom kebat dalam proses PDP. Yang ketiga, guru telah mengedarkan magnetic whiteboard dan marker kepada murid dan murid akan membahagikannya kepada 4 petak. Murid diminta membentangkan jawapan soalan atom kebat dengan menulis di atas magnetic whiteboard, dan yang kelima, murid menjawab soalan yang diedarkan. Akhirnya, penilaian dengan lembaran kerja dan pemerhatian. Ini adalah contoh gambar-gambar semasa kajian tindakan dilangsungkan. Jadi murid-murid diberikan, ini adalah aktiviti yang kedua, iaitu penggunaan magnetic whiteboard. Kita beri magnetic whiteboard dengan 9 orang pelajar ini. Dalam masa yang sama juga, mereka perlu membahagikannya kepada 4 petak. Memastikan mereka dapat menguasai teknik ini dengan baik. Petak yang pertama, murid mesti kenal dahulu soalan atom kebat. Bila dah tahu soalan atom kebat, dia akan petak yang kedua tentukan soalan itu positif ataupun negatif. Yang ketiga, murid akan mencari idea sama ada jawapan yang dikemukakan nanti adalah kehidupan ataupun yang keempat iaitu dalam petak yang keempat iaitu sistem. Setelah kita melihat kejayaan daripada teknik ProCons tambah KS, aktiviti kita tidak berhenti setakat kajian tindakan, tetapi kita kongsikan kajian tindakan ProCons dan KS ini khususnya kepada semua calon SPM 2020, iaitu seramai 82 orang calon. Kita kongsikan mereka bagaimana penerapan soalan kebat ini dalam PDP dalam kelas.
Okey, bagaimana mereka menjawab soalan hebat, begitu juga semasa kelas bimbingan kecemerlangan sekolah, okey. Program-program penelitian sejarah seperti kelas seminar-seminar bimbingan kecemerlangan. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan sebahagian daripada aktiviti yang telah dijalankan oleh penelitian sejarah. Seterusnya juga, aktiviti dikongsikan juga teknik pro cons dan KS ini kepada penelitian sejarah, okey. Guru-guru tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk membawa teknik ini dibudayakan di peringkat penelitian sejarah kepada murid-murid sama ada tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Begitu juga teknik pro cons dan KS ini kita kongsikan juga kepada semua guru di SMK Agama Seratok pada tanggal 15 Oktober 2020 di Bilik Mesyuarat. Selain daripada itu, kita kongsikan juga aktiviti teknik pro cons tambah KS ini melalui program-program di luar sekolah, misalnya bengkel PSC, kongsian jejak sejarah yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang telah dilangsungkan pada 7 hingga 9 Oktober di Kuching. Begitu juga bengkel PSC perkongsian amalan terbaik di PPD Seratok secara Google Meet. Okay. Begitu juga teknik pro cons dan KS ini kita menyertai pertandingan e-kolokvium peringkat kebangsaan dalam bentuk video. Maksudnya video kajian tindakan ini diuploadkan dalam pertandingan tersebut. Seterusnya untuk angsara yang terakhir, R ialah refleksi. R ialah untuk kita melihat refleksi sama ada kekuatan ataupun kelemahan daripada program ataupun teknik pro cons tambah KS. Teknik pro cons dan KS ini dapat membantu murid meningkatkan kemahiran menjawab soalan item hebat, itu kekuatan yang pertama. Yang kedua, sikap murid lebih yakin untuk menyelesaikan soalan hebat. Dan yang ketiga, murid dapat menunjukkan minat yang tinggi terhadap pengajaran dan pembelajaran sejarah. Pada masa yang sama, kita bersikap terbuka apakah kelemahan daripada teknik pro cons dan KS ini. Murid kita lihat masih lagi bermasalah penggunaan kata hubung, uraian dan contoh, dan kita cuba bantu daripada masa ke semasa untuk menjawab soalan item hebat. Seterusnya saya kongsikan dapatan kajian tindakan dalam bentuk gambar rajah, iaitu ujian pra dan ujian pos. Ujian pra yang berwarna merah ini adalah markah 9 orang calon, dan yang berwarna merah ini adalah ujian pos. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat perubahan yang agak ketara sebelum dan selepas teknik pro cons dan tambah KS ini dijalankan. Jawapan dah ada idea, dah ada fakta, dah ada huraian, sudah pandai menggunakan teknik pro cons tambah KS, dan murid perlu memperbaiki balik untuk meletakkan contoh dan inferen. Ujian pos, markah yang baik iaitu 17 markah untuk 3 orang pelajar. 3 orang mendapat 20 markah, manakala seorang mendapat 21 markah, 22 markah, 23 markah, dan purata keseluruhan 20 markah, iaitu markah yang tinggi. Daripada markah keseluruhan ialah 24 markah. Lain daripada itu, saya kongsikan juga dapatan kajian tindakan ialah yang berkaitan dengan responden. Maksudnya 9 orang murid tadi kita buat soal sidik. Bagaimanakah teknik pro cons ini memberi kesan kepada murid-murid? Ada 5 item yang ditanya. Item yang pertama, soalannya bertanya adakah teknik ini membantu murid? Yang kedua, adakah teknik ini membantu murid daripada keliru? Adakah teknik ini dapat memberi keyakinan? Seterusnya, adakah teknik ini membantu menyelesaikan soalan hebat, dan adakah teknik ini mendorong minat? Dan akhirnya, kekerapan jumlah skor dan min. Kekerapan kita lihat untuk item yang pertama, kebanyakan murid setuju. Begitu juga item yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dapat dirumuskan bahawa semua murid
menunjukkan skor min kekerapan yang 4.0 iaitu sangat setuju tentang teknik Procons tambah KS. Akhirnya, dalam budaya asal, S ialah angsara yang terakhir iaitu sokongan. Sokongan kita bahagikan kepada dua, iaitu sokongan daripada dalaman sekolah dan sokongan daripada luaran sekolah. Dalam dalaman sekolah, pihak sekolah sangat penting untuk membudayakan amalan baik. Ini secara tidak langsung, guru akan mempunyai sikap dan minat untuk terus memberikan sumbangan yang mampu memberikan yang terbaik untuk murid-murid dan untuk sekolah. Manakala sokongan daripada luar sekolah, ia secara tidak langsung akan menggalakkan guru terlibat secara aktif dan secara langsung dan meningkatkan ilmu dan kemahiran. Sekali, untuk harapan dan kesimpulan, teknik Procons dan KS yang diilhamkan daripada pengetahuan sejarah oleh tokoh-tokoh sejarah yang terkenal seperti Herodotus dan Ibn Khaldun diharap mampu memberi impak kepada murid dalam meningkatkan kemahiran menjawab soalan atom kebat sejarah. Walaupun kemahiran menjawab soalan atom kebat ini seringkali dianggap sukar oleh murid, namun sekiranya murid dibimbing dan diberikan teknik yang sesuai, pasti murid dapat mencetuskan idea bagi menyelesaikan soalan kebat. Saya kongsikan juga wajah-wajah yang mewarnai SPM 2020 di kelas daripada kelas 5 dedikasi SMK Agama Seratok. Mereka ini merupakan, kalau bermain bola sepak ini ialah barisan pertahanan yang akan mempertahankan peratus kelulusan 100% ataupun sebaliknya. Dan suasana penuh ceria daripada mereka, tetapi dalam hati siapa yang tahu. Dan akhirnya jauh di sudut hati mereka, kita yakin mereka berjanji memberikan yang terbaik untuk kita semua untuk memastikan kelulusan 100% sejarah untuk penelitian sejarah dan untuk SMK Agama Seratok. InsyaAllah doakan yang baik-baik untuk mereka. Akhir sekali, untuk pantun, mawar melati indah ke taman, indah lagi kemang selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih daripada kami, Barisan Pembentang Panitia Sejarah SMK Agama Seratok. Sebelah kiri sekali Cikgu Leni Yu, saya sendiri Cikgu Muhammad Najib bin Yusuf, dan sebelah kanan sekali Puan Misliza binti Yusuf. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.